Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat. Dan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, iaitu Menteri Sumber Manusia. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Tuan Syarawi. Akhirnya dapat berjumpa ini kembali. Kali-kali selepas jadi menteri, ada ini kali kedua kita Betul. Secara formal. Betul. Saya cukup bersyukurlah dapat bersama-sama dengan seorang tokoh media yang cukup terima kasih lama. Terima kasih Datuk Seri. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang sebenarnya cukup penting, dan topik ini juga sebenarnya menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia. Dan sudah pastilah saya juga telah pun mendapat keizinan sebenarnya daripada Yang Berhormat Datuk Seri, di mana dia juga ingin berkongsi sebenarnya pandangan dan juga pendapat anda yang berada di luar sana. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk menggunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kerana lontarkanlah apa saja pertanyaan dan kongsikanlah apa saja pandangan yang mungkin bermain di minda anda ketika ini. Dan jangan lupa anda juga seperti biasalah sebenarnya dapat mengikuti program ini secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Mungkin menarik buat permulaan ini, Datuk Seri. Saya suka kepada tema ataupun topik yang kita pilih hari ini, pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat. Dan ini juga sebenarnya menjadi tema sambutan Hari Pekerja, walaupun tidak dilaksanakan buat kali keduanya secara fizikal. Tetapi apa yang boleh kita rangkumkan daripada tema yang dipilih, iaitu pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat, Datuk Seri? Seperti mana kita sedia maklum, ini kali kedua, tahun kedua kita tak sambut secara besar-besaran. Walaupun Kementerian dan Kerajaan tidak sambut Hari Pekerja secara besar-besaran seperti biasa, tetapi semangat dan perasaan dan pendirian kerajaan tetap sama, iaitu bagi biar juga lah apa juga keadaan. Tetapi yang penting kita perlu menambah baikan kedudukan ataupun peluang-peluang untuk warga kerja, dan pastikan nasib mereka terbela secara teratur mengikut perubahan di arena antarabangsa. Maka walaupun kali ini kita tidak lihat majlis-majlis seperti biasa, tetapi dari segi pendekatan, kerajaan telah mengambil beberapa pendekatan, bukan saja untuk membela nasib warga kerja, tetapi lebih kepada membendung penularan COVID-19 dan menambah baik keadaan yang sedia ada. Begitu juga kalau kita lihat, kita telah memperkenalkan menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446, di mana ini satu-satu akta yang penting. Kebetulannya ramai berpendapat apabila saya sebut akta ini 446, ramai berpendapat bahawa ini adalah untuk pekerja asing. Sama sekali tidak. Kebetulannya ini untuk semua warga kerja, tak kira sama ada pekerja asing ataupun pekerja tempatan. Yang kedua, kita lihat ini adalah satu-satunya akta yang memberi jaminan kepada warga kerja bahawa nasib mereka dibela. Itu yang penting. Yang kedua adalah Akta Kerja 1955 ataupun Akta 265, di mana ia akan dibentang di Dewan Parlimen yang akan datang, supaya kita menambahbaikan pelbagai kemudahan yang sedia ada. Dan seperti yang saya sebut, contohnya kita menambahkan cuti untuk wanita, maternity leave daripada 60 hari ke 90 hari dan sebagainya. Dan ini adalah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam keadaan norma baru. Bila Datuk Seri sebut tentang istilah nasib mereka dibela, ini sesuatu yang sememangnya diharapkan oleh pekerja-pekerja yang sedang bekerja ketika ini. Dan tetapi kita tahu bahawa akibat daripada pandemik COVID-19 dan kemudiannya PKP diperkenalkan,
diutamakan. Bagaimana Datuk Seri secara peribadi melihat apakah sesungguhnya lah nasib pekerja-pekerja kita sekarang ini seolah-olah terombang-ambing sebenarnya, seolah-olah tak tahu masa depan dan sebagainya. Jadi apakah jaminan yang boleh diberikan oleh kerajaan dalam isu seperti ini? Yang penting saya cakap ini, kalau kita lihat, kita tidak akan berjaya tanpa sokongan daripada semua pihak. Ini yang penting adalah 3 pihak yang penting. Yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah majikan, dan yang ketiga adalah pekerja. Segala usaha kerajaan tak akan berjaya. Itu yang penting. Yang kedua, kita perlu menyedari, saya mohon merayu warga Malaysia supaya kita sama-sama berganding bahu supaya kita mengatasi cabaran yang kita hadapi. Yang kedua, biarlah kita mengetepikan ideologi politik, walaupun kita jadi warga kerja, tetapi kita tidak boleh lari daripada fakta yang penting bahawa kita terdiri daripada pelbagai ideologi politik. Dan ini waktu dan masa supaya kita tidak melibatkan ideologi politik kita, sama-sama kita berganding bahu supaya kita dapat mengatasi keadaan hari ini. Yang kedua, ini adalah apabila saya lihat ada juga ramai komen, kadang-kadang tak pernah minta penjelasan, terus komen, usulnya menyatakan bahawa kita tak pandai jaga keadaan dan sebagainya. Ini bukan, ataupun gelombang kedua dan ketiga, bukan hanya sahaja di Malaysia. Perkara ini berlaku di seluruh dunia. Kita masih terbaik jika banding dengan negara-negara lain. Betul. Kita masih terbaik. Ada juga, saya tak nak sebut nama-nama negara, tetapi ada juga negara-negara dah sampai tahap ada tempat untuk membakar mayat. Jalan raya besar digunakan untuk membakar mayat mereka dan sebagainya. Maka saya bukan nak berganding dengan yang terburuk, tetapi yang penting kita lihat masih kita berusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi cabaran yang ada, yang khususnya dengan krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Dan kita tidak boleh lari daripada fakta. Rakyat Malaysia memang sedang, kita bukan saja menghadapi krisis ekonomi dan krisis kesihatan, sedikit ada juga krisis politik. Kita tidak lari boleh daripada fakta. Ada juga kalau dibanding dengan negara-negara lain, mereka hanya menghadapi krisis ekonomi dan kesihatan. Kita walaupun di peringkat awal tak ada krisis politik, baru-baru ini kita boleh lihat ada juga sedikit sebanyak krisis politik yang mengapi-apikan keadaan yang sedia ada dan mengasuh dan sebagainya. Maka cabaran yang dihadapi oleh kerajaan hari ini amatlah besar. Tetapi di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita sempat mengawal keadaan, dan saya percaya dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan, kita akan berjaya. Kita syukur kita akan berjaya. Tetapi kejayaan itu bergantung pada kesetiaan dan keikhlasan semua pihak, seperti mana saya sebut, kerajaan, majikan dan juga warga kerja. Dan di dunia kita tidak lihat sebarang institusi yang sempurna. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa saja sempurna. Selain daripada itu, segala-galanya ada kecacatan dan kekurangan. Tetapi kita sedang berusaha. Tetapi usaha kita akan berjaya hanya apabila ada sokongan daripada semua pihak. So saya minta semua pihak, semua pihak mengetepikanlah ideologi politik kita. Marilah sama-sama kita berusaha tumpukan perhatian. Okey, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri, dan sesungguhnya lah Datuk Seri, kita terpaksa menghadapi realiti sebenarnya. Saya tahu Datuk Seri sekarang ini mengawal satu kementerian yang begitu terkesan sebenarnya bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19, bila kita bercakap tentang PKP yang dikenakan sekarang ini. Dan pandangan peribadi Datuk Seri jugalah, mungkin untuk pengetahuan penonton-penonton, bukan mudah sebenarnya Datuk Seri untuk mengimbangi kehendak kesihatan, menjaga kesihatan rakyat, dan pada yang masa yang sama juga perlu menjaga ekonomi negara supaya tidak memberi impak ataupun kesan yang begitu buruk kepada rakyat. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini bukan satu tugas yang mudah, dan ini merupakan cabaran yang cukup besar kepada Datuk Seri dan rakan-rakan dalam kerajaan? Kalau ekonomi dengan kesihatan merupakan dua mata. Kita tidak boleh dalam keadaan kehilangan satu mata. Tetapi bukan begitu senang untuk kita mengatasi. Bagaimanapun saya lihat kedua-dua adalah penting. Kedua-dua ada penting, dan hari ini kita berada dalam satu situasi nak menyelamatkan yang mana. Apabila kita selamatkan kesihatan rakyat, sekiranya ekonomi kita kolaps, kita masih ada masalah yang besar. Pada masa yang sama, kita nak jaga kesihatan tetapi tak jaga ekonomi pun, kita akan masalah besar. Maka kerajaan sedang membuat pelbagai usaha. Kalau kita lihat
pelbagai usaha diperkenalkan oleh kerajaan khususnya Aman Berhormat Perdana Menteri yang bermula daripada pencana kerja sampai sekarang. Kita dapat selamatkan keadaan walaupun bukan begitu memuaskan, tetapi kita lihat negara kita keadaan masih stabil. Walaupun ada kalau kita lihat daripada awal apabila kita mengumumkan PKP pertama, kalau Tuan Sakarabi masih ingat, PKP pertama pada Mac 18 2020, kadar pengangguran telah mencapai sehingga 5.3%. Betul. Walaupun ini adalah satu angka yang cukup tinggi, tetapi selepas kita ambil tindakan-tindakan afirmatif dengan peruntukan yang begitu besar, daripada 5.3% kita berjaya untuk menurunkan kadar pengangguran ke 4.8%. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat dengan usaha yang kita telah buat di PKP awal, PKP pertama, kita sempat memerangi, kalau jika banding dengan negara-negara barat, kita lah satu-satunya negara sempat memerangi COVID-19 sehingga kita mencacat single digit. Ada juga beberapa hari tak ada kes COVID. Itu satu kejayaan besar, dan asas kejayaan adalah keikhlasan ketiga-tiga pihak, kerajaan, majikan, pekerja. Dan selepas itu kita telah melonggarkan sedikit, membenarkan sektor ekonomi bergerak dan membenarkan beberapa aktiviti sosial, maka kita dapat gelombang kedua dan ketiga, dan hari ini kita menghadapi masalah. Bagaimanapun kerajaan masih sedia untuk memperkenalkan kedudukan baru, pendekatan baru yang kita yakin dengan sokongan rakyat kita sempat mengatasi. Walaupun hari ini kita lihat jumlah-jumlah kes COVID memang menakutkan. Betul. Menakutkan. Baru-baru ini, contohnya baru-baru ini ada seorang sahabat saya yang tokoh korporat telah menentang usaha kita memperkenalkan PKP sebelum ni. Dan hari ini dia telefon saya, dia minta, Datuk tolonglah cepat lockdown sebab saya telah kehilangan seorang yang betul-betul. Walaupun saya berjaya sebagai ahli korporat, tapi kehilangan ni tidak boleh diganti. So kita ada dalam satu keadaan yang cukup kritikal. Saya percaya kita akan berjaya tanpa sikap penerimaan semua pihak. Saya cuma minta semua kena terima keadaan sebenar. Isu yang disentuh ataupun dimainkan dengan begitu meluas sekali di kalangan rakyat sebenarnya. Tadi pun Datuk Seri menyentuh semintas lalu, iaitu isu pengangguran. Dan bila kita bercakap tentang isu pengangguran ini, mereka memfokuskan juga kepada isu pengangguran di kalangan anak-anak muda, di kalangan generasi muda. Dan dikatakan bahawa kalau mengikut rekod yang ada, saya terbaca mengatakan bahawa kadar pengangguran di kalangan generasi muda sekarang ini telah pun meningkat melebihi sedikit 3%, dan ini yang merupakan satu kedudukan yang agak membimbangkan. Tetapi apa tindakan yang dibuat oleh pihak Kementerian Datuk Seri sendirilah untuk mengatasi masalah ini tu? Kita lihat keseluruhan. Ini bukan satu keadaan di Malaysia sahaja. Rakyat Malaysia kena terima, ini bukanlah hanya satu keadaan di Malaysia sahaja. Ini satu universal masalah antarabangsa. Semua negara menghadapi masalah yang sama sebab masing-masing masih sedang berusaha untuk memerangi COVID-19. Yang kedua, kerajaan sempat daripada seperti mana saya sebut, awal tahun 2020 daripada 5.3% kita sempat menurun ke 4.7%. Walaupun unjuran saya sebagai Menteri Sumber Manusia, unjurannya mungkin kita mencapai 4.5% pada penghujung tahun 2020, tetapi dengan adanya gelombang kedua, kita angka itu telah masih kekal sebagai 4.8 dan 4.7 yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat usaha kerajaan, usaha kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif. Yang pertama, kalau kita lihat yang usaha masalah pertama adalah apabila syarikat ataupun syarikat besar telah memula meminta warga kerja ambil cuti tanpa cuti tanpa gaji. Itu satu masalah besar yang dihadapi oleh warga kerja. Apabila kerajaan dengar aja ada usaha daripada pihak industri ataupun pihak majikan yang mendesak warga kerja mengambil cuti tanpa gaji, kerajaan telah memperkenalkan insentif sebanyak 600. Walaupun saya setuju, kalau kita lihat kedudukan di negara kita, 600 ni tidak begitu besar sangat. Khususnya mereka golongan duduk di bandar-bandar besar, 600 ni memang tidak mencukupi. Betul. Sebab ada orang pernah soal saya, Datuk boleh hidup dengan 600 ringgit? Saya sama sekali tidak setuju. Tetapi ini keadaan luar biasa. Maka 600 ringgit ini bukan untuk memberi impak yang begitu tinggi, tetapi sempat
membantu mereka sebagai kerajaan prihatin. Ini usaha pertama. Yang kedua, setelah kita lihat di peringkat pertama, ada juga syarikat-syarikat suruh mendesak warga kerja untuk mengambil cuti tanpa gaji, dan peringkat kedua, mereka dah mula mendesak untuk memberhentikan warga kerja. Dengan kadar segera, kerajaan telah mengambil tindakan memberi subsidi upah sebanyak 1,200 dengan harapan yang begitu besar supaya pastikan majikan kekalkan pekerja. Dan seterusnya melalui program-program ini telah pun dijalankan melalui Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan tambahan pula kita telah memberi sumbangan sebanyak RM600 hingga RM1,000 kepada syarikat-syarikat apabila mereka mengambil pekerja baru. Ini kita telah menunjukkan bahawa kerajaan prihatin dengan adanya pendekatan yang mana 40 tahun ke bawah akan dapat, apabila majikan mengambil pekerja 40 tahun ke bawah, kita beri lebih kurang RM600 apabila mereka, sebab dalam golongan kehilangan pekerja ni kumpulan yang 40 tahun ke atas telah menghadapi masalah besar. Tak ada mana-mana syarikat yang menggajikan mereka. Maka kita telah memberi peruntukan sebanyak 1,000 apabila syarikat mengambil pekerja lebih daripada 40 tahun ke atas. Dan bagi golongan OKU pula, kita masih bagi 1,000 untuk memastikan kerajaan prihatin memastikan nasib mereka, orang-orang upaya juga dipela. Ini ada. Yang keempat, kita juga telah memberi sebanyak 1,000 mobility fund apabila ada juga warga kerja tak dapat peluang pekerjaan di kawasan berampiran, mereka perlu berhijrah. Tempat lain kita beri insentif sebanyak 1,000 sebagai mobility fund. Selain daripada itu, kita telah mengadakan program seperti reskilling, upskilling yang untuk menambahkan kemahiran mereka. Hari ini kita lihat ada juga syarikat-syarikat harap pekerja mereka dengan kebolehan tambahan, kemahiran tambahan untuk kekalkan mereka sebagai pekerja. Maka kerajaan telah memperkenalkan program reskilling, upskilling, cross-skilling. Ini telah menambahkan kemahiran mereka. Maka ini adalah usaha-usaha kerajaan. Tambahan pula, kita patut bersyukur dan merakamkan ribuan terima kasih kepada golongan belia di negara kita yang begitu sensitif. Ini satu pendekatan saya harus memberi kepujian kepada golongan belia di negara kita. Walaupun ramai juga belia telah kehilangan pekerjaan, ada juga ramai penuntut yang lepas habis tamat pelajaran tak dapat peluang pekerjaan. Mereka telah membuktikan bahawa mereka boleh terima apa juga peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada. Ini satu perubahan minda yang begitu besar dan telah membantu kerajaan. Ini golongan belia ini telah betul-betul membantukan kerajaan yang telah menerima peluang-peluang yang sedia ada dalam sektor gig ekonomi. Ada juga saya sendiri pernah lihat ada juga graduan yang telah kehilangan peluang pekerjaan, dia sanggup menerima sebagai Grab, pemandu Grab dan Food Panda dan sebagainya. Ini satu perubahan yang besar yang telah mengawal keadaan. Inilah usaha-usaha yang kita telah menjalankan sehingga kita sempat menyelamatkan nasib 2.7 juta warga kerja dan menyelamatkan 300,000 syarikat daripada gulung tikar. Bila Datuk Seri sebut tentang golongan belia, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Saya juga ada baca artikel yang dikeluarkan hari ini. Mereka mengatakan bahawa mungkin masa itu sudah tiba di mana kerajaan juga harus memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan undang-undang untuk memberikan semacam kebebasan kepada belia-belia untuk melakukan perniagaan, mungkin membuka gerai-gerai kecil di tepi jalan dan sebagainya. Dan dikatakan bahawa perkara yang sama sebenarnya telah pun dilakukan di Thailand dan ianya telah berjaya mengurangkan kadar pengangguran di Thailand di kalangan belia-belia. Apakah Datuk Seri memikirkan bahawa mungkin juga perkara yang sama boleh dilakukan di negara perkara ini? Kalau kita lihat, yang pertama, untuk golongan gig ekonomi ataupun pekerja sendiri ini, kerajaan telah menunjukkan bahawa kita masih bukan saja nak terbiar mereka. Apabila kita lihat komitmen golongan belia menceburi di dalam sektor-sektor ini, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kesetiaan kita. Kita telah memastikan mereka diberi jaringan keselamatan. Yang penting hari ini saya lihat, Syamsakawi, saya sebagai Menteri Sumber Manusia, saya lihat dalam jangka PKP ini, saya telah sampaikan perkara ini kepada Jemaah Menteri dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri. Dua kekangan, khususnya kumpulan B40, dua masalah besar yang dihadapi oleh kumpulan B40 adalah mereka tidak mempunyai sebarang simpanan. Sebagian besar, hampir semua. Betul. Hampir semua tiada sebarang simpanan. Yang kedua, mereka tidak jaringan keselamatan, social safety net. Ada kedua-dua ni. Maka apabila kita lihat ramai belia
dalam menceburi di dalam sektor gig ekonomi. Dengan kadar segera Kementerian Sumber Manusia melalui perkisah kita memperkenalkan jaringan keselamatan, safety net untuk golongan ini supaya nasib mereka dibela. Begitu juga apabila sebut mengenai peluang-peluang perniagaan. Yang berhormat Menteri Belia Persekutuan telah secara rasmi mengumumkan golongan belia ataupun warga Kuala Lumpur boleh berniaga di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi perkara ini kita perlu memantau. Sebab satu masalah sekarang kita perlu melahirkan peluang-peluang pekerjaan untuk golongan belia, membenarkan mereka berniaga dan sebagainya. Pendekatan ini telah pun bersetuju oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri berkenan seperti Menteri Belia Persekutuan dan juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sebab mereka jaga PBD dan sebagainya. Pada masa yang sama di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya, perkara itu perlu diperhalusi dan meliti secara mendalam dan memberi kebenaran secara teratur. Sebab negara juga ke arah malah jadi sebuah negara bertaraf antarabangsa. Betul. Maka kita ini adalah satu persimpangan yang patut diteliti secara mendalam supaya negara ke arah menjadi negara bertaraf antarabangsa. Pada masa yang sama, kita perlu membantu dalam keadaan hari ini, kita perlu membantu warga Kuala Lumpur atau warga Malaysia untuk membenarkan mereka menceburi diri dalam bidang-bidang perniagaan. Kalau bagaimanapun kita berjaya, kita akan berjaya. Hari ini kita lihat di Kuala Lumpur ramai juga belia-belia dah mula berniaga. Okey, Datuk Seri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu seketika, dan kepada anda, gunakanlah kesempatan ini. Sebenarnya bukan senang nak dapat peluang seperti ini, kerana anda juga, saya percaya, ketika ini mempunyai pandangan dan juga pendapat tersendiri berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, dan mungkin ada persoalan-persoalan yang bermain di minda anda. Guna kesempatan ini untuk melontarkan persoalan-persoalan itu supaya boleh dijawab oleh tetamu saya yang ada di studio ruang bicara ini, iaitu Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Sesuatu yang menarik jugalah yang nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri ini tentang apa yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia baru-baru ini, melancarkan satu aplikasi untuk pekerja, apa yang dikenali sebagai Working for Workers. Apa sebenarnya matlamat pengenalan aplikasi ini sebenarnya, Datuk Seri? Sebetulnya aplikasi ini yang dikenali sebagai Working for Workers dalam bahasa Inggeris membawa erti bahawa kami bekerja untuk pekerja. Bekerja untuk pekerja. Okey. Aplikasi ini kebetulannya kita telah memperkenalkan. Ini satu risiko yang besar yang telah diambil oleh saya sebagai Menteri Sumber Manusia dan juga Kementerian Sumber Manusia, sebab kita telah membuka ruang. Kalau kita lihat keseluruhan, saya tidak nak lari daripada fakta sebenar. Memang imej kita tercalah di arena antarabangsa. Apabila setiap kali ada juga wakil kementerian dan kerajaan menghadiri mesyuarat-mesyuarat di pertubuhan antarabangsa, pertubuhan buruh antarabangsa, ada juga pelbagai tomahan dan tuduhan terhadap negara kita. Dari segi kita menjaga nasib warga kerja, termasuk kerja asing, dari segi tidak bayar kerja on time ataupun forced labour, yang baru-baru ini kita dengar ada juga beberapa syarikat terbesar telah pun diharamkan daripada ekspor produk mereka ke negara mereka dan sebagainya. Ini semua adalah berkaitan dengan pendirian majikan yang tidak membela nasib pekerja. Apabila ada kedudukan sebenar ni, dari segi kita dapat maklumat dan mengambil tindakan, menelan masa yang begitu panjang. Kadang-kadang ada juga maklumat tidak sampai kepada kita. Ada juga pekerja asing yang duduk di negara kita, tetapi apabila nasib mereka tidak dibela ataupun diancam, daripada lapor kepada kita, mereka hantarkan maklumat kepada negara asal. Ini telah memberi imej buruk kepada negara kita. Maka saya dan pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia telah mengambil risiko. Saya tahu mungkin Working for Workers ni boleh jadikan saya seorang menteri yang cukup popular ataupun yang tidak popular. Paling tidak popular, sebab kita telah membuka ruang memperkenalkan satu aplikasi. Hari ini apabila pihak warga kerja ada je masalah
di tempat kerja, mereka tak perlu sampai ke pejabat Jabatan Tenaga Kerja ataupun Jabatan Buruh dan sebagainya. Mereka boleh menggunakan handphone mereka, telefon bimbit, terus menghantar laporan kepada kementerian. Inilah saya bangga apabila ada orang nak tanya saya apakah kejayaan saya. Bukanlah nak ambil bakul sendiri, tetapi apakah kejayaan saya. Yang pertama adalah dalam keadaan luar biasa COVID-19, Kementerian Sumber Manusia sempat menyelamatkan nasib warga kerja sebanyak 2.7 juta. Satu jumlah yang besar. Ya, betul. Yang pertama. Yang kedua, kita sempat menyelamatkan 300,000 sektor syarikat daripada golong tiga. Yang ketiga adalah inilah satu-satunya kementerian kalau jika banding di seluruh dunia. Inilah satu-satunya kementerian hari ini telah memperkenalkan satu aplikasi di mana masalah pekerja boleh sampai di peringkat menteri dengan kadar segera. Tak perlu menulis surat, tak perlu buat aduan dan secara formal, tak perlu pergi ke pejabat buruh, tak perlu cari pejabat JTK dan sebagainya. Dengan telefon bimbit yang sedia ada, mereka boleh hubung terus kepada pihak kementerian. Maka apabila kita lihat ada juga pekerja-pekerja asing yang datang di negara kita, kebetulannya working for workers ataupun aplikasi bekerja untuk pekerja ni untuk semua warga Malaysia, warga kerja Malaysia, tak kira sama ada mereka adalah pekerja asing ataupun pekerja tempatan. Sebab kalau ikut konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa, kita tidak boleh ada diskriminasi. Yang penting kadang-kadang apabila ada juga ini, saya perlu beri penjelasan. Kadang-kadang apabila saya membuat permintaan kepada warga majikan untuk membela nasib pekerja asing, ramai juga berpendapat, sebagian besar berpendapat, ini waktu dan masa menteri perlu jaga warga tempatan, menteri tak perlu tunjuk keprihatinan terhadap warga asing. Kebetulan in reality, image negara bergantung pada cara kita menjaga semua pekerja, tak kira sama ada pekerja tempatan atau asing. Begitu juga konvensyen Buruh Antarabangsa ataupun ILO menyatakan bahawa nasib warga kerja perlu dibela tanpa mengira kedudukan atau taraf mereka. Maka itulah kadang-kadang sebab apabila saya menyuara demi kepentingan pekerja terdiri daripada pekerja asing, inilah sebab ini bergantung pada imej negara. Daripada selepas saja perkara ini dilakukan, Datuk Seri, apabila working for workers ini diperkenalkan, apa sebenarnya kebanyakan komplain ataupun rungutan yang timbul sebenarnya? Layanan buruk bagaimanakah yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja-pekerja yang sehingga mendapat perhatian di peringkat antarabangsa? Hari ini kita lihat aplikasi ini telah membuka ruang untuk 15 juta warga kerja. 15 juta warga kerja, cuba bayang sebagian besar ataupun 1/3 warga kerja dah mula beri aduan pun bukan senang nak menguruskan. Tetapi ini satu aplikasi, contohnya ada juga pekerja asing telah diberi di pelbagai janji, dibawa masuk ke negara kita, tetapi tak bayar gaji on time, lepas tu paksa kerja lebih masa dan sebagainya, dan tepi tempat kedudukan. Sebab tu baru-baru ini saya telah adakan operasi di beberapa syarikat, bukan syarikat yang menghadapi kekangan kewangan, syarikat yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dalam keadaan seperti ini pun. Walaupun kita sebut penularan COVID telah membawa keburukan kepada sektor ekonomi, tetapi kita tidak boleh nafikan ada juga syarikat-syarikat yang telah mendapat untung yang begitu besar. Tetapi apabila walaupun mereka dapat untung begitu besar, saya lihat cara mereka menjaga kebajikan warga kerja adalah amat buruk. Tempat-tempat tidur yang tak selesa, tempat makan yang tak selesa. Dan ini telah sedikit sebanyak telah membantu untuk memperkembangkan penularan COVID-19. Maka dengan adanya aplikasi ini, hari ini kita lihat apabila pekerja ada juga apa juga masalah, mereka dengan kadar segera boleh memberi aduan kepada kementerian, dan lebih kurang 80 orang tenaga kerja sedang menguruskan call center dan sebagainya. Dan setakat hari ini sejak diperkenalkan mulai 3 Mei pada tahun ni, sehingga hari ini kita telah menerima 148 kes aduan. Dan dalam masa 3 hingga 7 hari kita akan merespon untuk sama-sama kita mengatasi. Yang penting saya lihat, walaupun kita ada aplikasi, tetapi dari segi aduan memang taklah begitu banyak. Ini menunjukkan kesensitivitian warga majikan. Saya percaya ini akan berterusan. Okey. Baik, kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Datuk Seri. Jadi kita ambil dulu panggilan ini. Datuk Gulam dari Sabah difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum, Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Sarkawi, kita beruntung bersama-sama menteri ini. Ya, betul. Ya. Saya pun nak minta tanya dengan Datuk ni, Aha. bagaimana dengan orang-orang yang bukan pendatang, actually ibu bapa yang pendatang, tapi mereka sudah lahir sini, Okey. mempunyai surat-surat, tapi tak ada dokumen. Okey. Mereka ini boleh menyumbang kepada negeri kita, Sabah, kalau mereka ini dibagi dokumen. Okey. Ramai orang Indon, orang Filipin, Southern of the Philippines lah. Southern Philippines, orang Islam. Memang lahir di sini. Cuma kedudukan taraf itu tidak ada. Ibu mungkin maikat, bapa tidak, ataupun ayah maikat, ibu tak ada apa-apa. Okay. So bagaimana kita solve the problem supaya kita cut cost. Boleh mereka ini bekerja, memajukan ekonomi negeri kita. Daripada kita ambil daripada luar negara, memang betul lah, boleh lah. Itu untuk mengayakan menteri. Menteri mendapat berbilion-bilion. Tapi yang sudah ada di Sabah, hanya kita kasih dokumen dia yang betul, supaya dia boleh menyumbangkan kedai di mana ada kedai, di mana ada estate-estate, boleh sarapan dimasukkan untuk nak bekerja. Menolong membantu. Bagaimana mereka ini boleh mendapat dokumen? Okey. Ibu bapa mungkin salah satu ada dokumen orang sini, tapi yang satu tidak, tapi kita atur. Tolong kepada yang amat berhormat menteri. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Satu persoalan yang bukan mudah sebenarnya, tapi saya percaya mungkin Datuk Seri M. Saravanan ada pandangan tersendiri. Ini dan Sarkawi ini terlibat dengan dua kementerian. Yang pertama, apabila kita sebut taraf kewarganegaraan dan sebagainya, adalah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Walau bagaimanapun, apabila kita sebut di isu tenaga kerja, kita lihat Sabah dan Sarawak masih mereka ada ordinans sendiri, cara mereka mengendali atau mengurus pekerja, warga kerja. Tetapi kita lihat seperti sebelum ini saya sebut kesetiaan kerajaan, termasuk kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Baru-baru ini kita telah membuat pengubalan ordinan darurat 9446 Pindan 2021, di mana Akta 446 telah diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua kerajaan negeri, walaupun mereka ada ordinan sendiri. Secara terbuka, kedua-dua kerajaan negeri telah menerima perluasan ordinan ini dalam keadaan darurat, di mana nasib semua warga kerja patut dibela. Tetapi isu mengenai taraf warga negara dan sebagainya, kerajaan memang prihatin. Kalau kita lihat, kita masih dapat ramai yang tidak ada status kewarganegaraan sebab ada juga ibu bapa, contohnya ibu bapa mereka adalah masuk di negara kita sebagai pekerja luar negara, tetapi anak dilahirkan di negara kita, walaupun mereka tidak berkahwin secara sah. Tetapi ini adalah satu isu yang cukup kritikal. Tetapi kalau kita lihat daripada sebelum kemerdekaan sehingga hari ini, saya sendiri telah membawa beberapa kes isu kerakyatan dan sebagainya. Memang kerajaan, bukan saja kerajaan hari ini, tapi sebaik saja kemerdekaan sehingga hari ini, kerajaan Malaysia begitu prihatin. Tetapi pada masa yang sama kita harus meneliti, memperhalusi segala permohonan. Okey, kembali semula kepada working for workers tadi. Jumlah yang Datuk Seri sebut itu agak besar sebenarnya jugalah. Dan tindakan-tindakan sudah pun dilakukan oleh pihak Kementerian Datuk Seri sendiri untuk membantu pekerja-pekerja yang teraniaya lah, kita guna istilah itu. Tetapi ingin juga kami tahu jugalah berapa cepat sebenarnya tindakan yang akan diambil oleh Kementerian apabila menerima aduan-aduan daripada pekerja-pekerja dalam kumpulan ini, Datuk Seri. Segala saya telah mengarahkan pihak Kementerian dalam masa 7 hari, 3 hingga 7 hari kita perlu respon. Kalau kita lihat sebelum ni, tuduhan terhadap kerajaan, ada juga mereka telah memberi aduan kepada jabatan-jabatan, tetapi beberapa bulan tiada sebarang tindakan dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan adanya aplikasi ini, kita sempat kadang-kadang daripada ke peringkat daerah, negeri dan sampai ke pusat, mungkin makan masa begitu panjang. Kadang-kadang ada juga aduan yang boleh diselesaikan di peringkat daerah, ada juga aduan yang boleh diselesaikan di peringkat negeri. Tetapi ada juga aduan-aduan yang melibatkan dasar perlu dibawa masuk ke peringkat pusat. Maka ini menjadi kekangan. Dan hari ini dengan adanya aplikasi baru, apabila sebarang aduan boleh sampai di peringkat pusat, di peringkat pusat kita boleh buat keputusan sama ada ini melibatkan dasar yang perlu buat keputusan, ataupun boleh mengarahkan di peringkat negeri atau daerah untuk menjalani siasatan dan mengambil tindakan. Dan apabila adanya aduan ke peringkat pusat mengenai
nasib pekerja tidak dibela di syarikat-syarikat tertentu, boleh daripada pusat kita mengarahkan JTG di peringkat negeri atau Jabatan Buruh di peringkat negeri supaya terus mengambil tindakan. Ini telah mempercepatkan dari segi skop menyelesaikan masalah. Dan saya percaya sekiranya ini berjaya, kita sempat mengatasi pelbagai masalah. Dan tambahan pula baru-baru ini kementerian dan salah satu tuduhan yang kita sentiasa menerima bahawa pekerja tidak dibayar gaji on time ataupun tidak gaji sepenuhnya. Maka dengan adanya baru-baru ini menggunakan aplikasi dia ada, kita akan menambahkan satu lagi program baru, e-wages. Ini e-wages ni Tuan Syahri, apabila pekerja tidak dibayar gaji. Sebelum ni apabila pekerja tidak dibayar gaji, ada juga kes-kes yang bunuh diri baru-baru ni kita dengar. Pekerja bunuh diri sebab gaji dia tak dibayar. So dengan adanya e-wages, apabila by 7 hari bulan, setiap bulan pekerja tertentu tidak dibayar gaji, kita akan dapat maklumat. So kita terus mengenal pasti syarikat mana yang tak bayar gaji. Kita akan ambil tindakan terus ataupun menyawal apakah punca gajinya tidak dibayar. Dan ini adalah usaha-usaha kerajaan supaya kita memastikan nasib warga kerja dibela. Saya nak bertanya soalan ini walaupun ianya mungkin agak sensitif, tapi ianya bukan rahsia lagi lah. Kita tahu ada masalah yang melibatkan syarikat Top Glove dengan pihak Amerika Syarikat, dan saya tahu Datuk Seri juga terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kedudukan setakat ini, apakah masalah yang dihadapi oleh Top Glove itu sudah pun dapat diselesaikan, Datuk Seri? Saya lihat Top Glove ni memang satu rahsia yang diketahui oleh seluruh dunia. Betul. Saya pun telah menerima pelbagai aduan mengenai Top Glove ni, dan saya sendiri telah melawat dan ada juga kekurangan. Saya tidak boleh nafikan semuanya betul, ada kekurangan. Selepas kita mengambil tindakan terhadap Top Glove, saya telah, walaupun Top Glove merupakan satu syarikat yang terbesar. Kalau hari ini kita lihat market share Top Glove cukup tinggi. Betul. Tetapi pendirian kami tetap sama. Tak kira sama ada syarikat kecil ataupun syarikat besar, tetapi kita perlu membuktikan kepada dunia bahawa kita ini satu-satunya kerajaan yang cukup sensitif untuk membela nasib warga kerja. Maka Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah mengambil tindakan, telah mengeluarkan beberapa saman kepada Top Glove, dan saya dah mula lihat perubahan. Ini satu keadaan yang cukup berkesan. Saya dah mula melihat keberkesanan, ada perubahan. Walaupun saya tidak berani sebut 100%, tapi dah mula lihat perubahan. Apabila kita lihat ada juga majikan mengambil usaha untuk membetulkan keadaan, kita perlu memberi ruang. Ini tidak bererti kita kompromi. Ini harus menjadi tanggungjawab sama. Ada juga apabila kadang-kadang saya sebut isu majikan, ada juga kesatuan-kesatuan yang kurang berpuas hati. Oh, ini menteri punya kerja menjaga nasib pekerja, bukan membela nasib majikan. Tetapi di realiti yang penting adalah majikan. Apabila majikan tak wujud, siapa nak jaga nasib pekerja? Maka saya sebagai menteri, saya harus sensitif kepentingan kedua-dua pihak. Walaupun tanggungjawab saya untuk membela nasib pekerja, pada masa yang sama saya kena beri sedikit ruang dan peluang kepada majikan supaya mereka kekal relevan. Selagi majikan tak kekal relevan, kita tidak boleh jaga nasib pekerja. Maka Top Glove ni, walaupun saya tak berani sebut 100%, tapi saya dah mula lihat perubahan. Saya harap mereka akan berteruskan usaha mereka. Okey, kita akan berehat kali terakhir, Datuk Seri. Kembali nanti, tidak banyak masa lagi yang ada, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Berhormat Datuk Seri M. Saravanan yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Kita rehat buat kali terakhir.
Tindakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Kami berterima kasih anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Baik, satu lagi isu juga yang saya nak kongsi sama dengan Datuk Seri, dan mungkin juga untuk pengetahuan penonton tentang portal My Future Job ini. Jadi setakat ini apakah ianya telah menunjukkan sesuatu yang cukup membanggakan Datuk Seri dan rakan-rakan di kementerian? Kebetulannya yang penting hari ini My Future Job ini telah dikenali sebagai satu portal yang baru di naik taraf. Naik taraf untuk memastikan kita membantu warga kerja. Kalau saya sebut perkara ini, mungkin ada yang berpendapat menteri kurang cerdik. Hari ini nak senang nak labelkan menteri-menteri bukan susah sangat. Sebut sikit je akan jadi viral. Betul. Maka tetapi saya cuma nak kongsi kedudukan sebenar. Kalau kita sebut pengangguran di negara kita, kebetulannya kita patut bersyukur berada di satu negara yang cukup baik. Apabila kita sebut je pengangguran, kadar pengangguran walaupun 4.8%, lebih kurang 800,000 ataupun di antara 600 hingga 800,000 kadar pengangguran. In reality kita masih ada 1.2 juta pekerja asing bekerja di negara kita. Kita masih ada 1.2 juta pekerja asing di negara kita yang bekerja. Di peringkat awal lebih kurang 1.7 juta. Sebelum PKP pertama, jumlah pekerja asing yang berdaftar dengan KDN dan juga di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah 1.7 juta. Dan dalam masa setahun ni hampir 500 juta pekerja dah balik kampung. Maka masih ada 1.2 juta pekerja asing bekerja di negara ni. Sekiranya kita ambil pendekatan hantar balik semua pekerja asing, gunakan tenaga kerja yang sedia ada, maka tak ada isu pengangguran. Yang pertama. Yang kedua, yang berdaftar setakat hari ini, My Future Job merupakan satu-satunya portal yang melahirkan peluang-peluang pekerjaan. Apabila kita berdaftar dengan My Future Job portal, kita akan memastikan menyalurkan peluang-peluang pekerjaan mereka untuk mereka yang berdaftar. Setakat hari ini real time pendaftaran lebih kurang 200,000 peluang pekerjaan masih ada. Tak ada orang yang menerima saja kerja yang sedia ada. Maka ini adalah satu kaedah yang penting. Walau bagaimanapun My Future Job akan memainkan peranan penting untuk mengatasi kadar pengangguran. Saya minta warga Malaysia, khususnya mereka yang mencari kerja, pastikanlah kita berdaftar. Begitu juga pada masa yang sama, masih ada permintaan untuk 500,000 untuk pekerja asing daripada beberapa sektor-sektor perkhidmatan, perladangan, pembangunan, pertanian. Kenapa ini berlaku, Datuk Seri? Apakah kerana rakyat Malaysia sendiri, the young generation terutamanya lah, mereka tidak berminat sebenarnya untuk generasi muda 3D ini agaknya. Kita lihat negara kita ini kita tidak boleh lari. Saya tidak boleh salahkan golongan belia. Ini adalah ciri-ciri apabila negara sedang membangun. Hari ini kita lihat negara-negara membangun pun masih kita tidak nak warga tempatan buat kerja-kerja tertentu. Saya tidak bolehlah menyalahkan golongan belia. Ini adalah ciri-ciri. Kalau kita nak negara ini menjadi negara maju, kita harus terima semua kedudukan. Maka ini adalah satu kedudukan kita tidak dapat mengatasi. Golongan belia hari ini tidak berminat untuk bekerja beberapa sektor dengan sebab-sebab tertentu. Hari ini saya lihat beberapa sektor perkhidmatan, pertanian, pembangunan, perdagangan dan sebagainya, saya telah permohonan hampir 500,000 pekerja kekosongan. Walaupun bagaimanapun saya telah mensyaratkan, saya setakat hari ini kerajaan telah memutuskan supaya tidak membenarkan pekerja asing. Itu pendirian kita. Sejak kita memperkenalkan PKP, itu adalah pendirian kita. Kita tidak membenarkan pekerja asing. Walaupun permintaan itu begitu tinggi sangat. Ada juga dalam semua sektor. Sektor-sektor seperti mana saya sebut. Ada juga urutan daripada syarikat-syarikat, kita akan pindah operasi kita ke negara lain dan berbagai urutan. Tetapi kita masih sensitif dan pegang pada pendirian kita. Peluang-peluang kita tidak membenarkan pekerja asing masuk dalam negara ini buat masa ini. Tapi kalau itu dilaksanakan, apakah Datuk Seri melihat bahawa akan timbul juga masalah dari aspek ekonomi, terutamanya secara keseluruhannya?
Saya setuju tapi yang penting sekarang saya kena meyakinkan warga Malaysia bahawa kita mengutamakan warga tempatan. Kalau tidak, keadaan akan bertambah buruk. Saya tidak boleh mengelirukan keadaan dalam usaha kita melahirkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan. Pada masa yang sama saya benarkan pekerja asing masuk. Ini akan menunjukkan macam seperti kerajaan tak ikhlas. Walaupun saya sedar, walaupun syarikat-syarikat datang setiap kali datang berjumpa dengan saya, mereka beriklan. Kita telah mensyaratkan supaya segala kekosongan harus diiklan di My Future Job. Setelah meletakkan iklan hampir 30 hari. Tiada orang menerima. Respon. Baru dibuka kepada. Kita masih belum buka lagi. Saya kadang-kadang sedia juga melihat kedudukan syarikat-syarikat ni. Tetapi dengan keadaan hari ini, dengan COVID di seluruh dunia, memang kita tak akan membenarkan mana-mana pihak bawa masuk pekerja asing dalam. Tapi in realitinya, kalau kita lihat kepada construction lah, pembinaan lebuh raya yang begitu hebat berlaku di seluruh negara sekarang ini. Kalaulah kata tidak ada pekerja-pekerja luar yang dibenarkan untuk bekerja, tidakkah itu bererti bahawa the construction industry itu sendiri akan collapse? Ini satu kekangan yang dihadapi oleh kerajaan hari ini. Satu masalah besar, contohnya hari ini kita lihat harga kelapa sawit meningkat di area antarabangsa. Dan kita lihat kelapa sawit merupakan salah satu produk yang membawa revenue kepada negara kita. Dan hari ini semua syarikat terbesar termasuk SIMW, Felcra, Felda, semua menghadapi masalah besar. Tiada cukup tenaga kerja. Maka ini satu keadaan cukup kritikal. Kita perlu mengatasi bagaimana keadaan masih terkawal. Walaupun ada kekurangan, saya berani sebut keadaan masih terkawal. Mungkin dengan adanya pekerja tambahan kita boleh menambahkan untuk lebih banyak daripada apa yang sudah ada. Tetapi keadaan masih terkawal. Tetapi ini satu keadaan cukup kritikal. Okey, kita ambil satu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ini panggilan terakhir sebenarnya, masa yang semakin suntuk. Zubaidah dari Kuala Lumpur ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Zubaidah. Ya, waalaikumsalam. Okey, saya Zubaidah daripada Kuala Lumpur. Ya. Pertama sekali saya nak nak cakap untuk selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Dan saya ada soalan. Ya. Kepada Datuk Seri. Ya. Actually saya adalah salah satu syarikat yang menempatkan pekerja tempatan untuk menceburi dalam bidang pengurus rumah tempatan dan saya berjaya. Tapi saya nak tanya soalan, macam mana sekarang ni memandangkan sempadan negara telah lama tidak dibuka dan majikan-majikan yang sedia ada yang memerlukan pengurus rumah untuk membantu mereka menjaga anak-anak, menjaga orang tua. Jadi kat sini saya telah mengambil inisiatif untuk membantu golongan rakyat tempatan kita. Dan pada masa tu 50% telah berjaya saya buat. Cuma saya nak mencadangkan kepada Datuk Seri, boleh tak kalau kita legalisekan parti pra yang sedia ada di Malaysia, yang kita boleh jadikan mereka legal untuk bekerja di rumah majikan, supaya majikan ni boleh membuat kerja-kerja yang lain. Sebab untuk memfokus kerja daripada rumah bukan senang, tapi kita nak mencadangkan supaya parti pra ni boleh bekerja di rumah majikan untuk membantu dan menjana ekonomi kita juga selagi sempadan negara belum dibuka. Jadi boleh tak saya mendapatkan sebersikit pandangan daripada Datuk Seri berkenaan hal ini? Yang pertama, Zubaidah, terima kasih kerana memberi peluang kepada warga tempatan. Dan terima kasih 50% berjaya. Untuk menambahkan usaha ini, baru-baru ini Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso kita telah membantu supaya memberi jaringan keselamatan untuk domestic helpers. Ini akan, saya percaya ini akan memberi keyakinan kepada warga tempatan untuk menceburi diri dalam bidang-bidang seperti ini. Yang kedua, cadangan untuk mengkaji semula supaya memberi peluang untuk kerja yang sedia ada. Saya terima secara terbuka. Ini boleh jadi satu usaha untuk kita mengatasi masalah domestic helper sebab baru-baru ni memang ini menjadi satu masalah yang besar dalam kekangan kewangan. Suami isteri terpaksa mencari rezeki untuk rumah dan mereka perlukan untuk menjaga anak, untuk
menjaga orang tua dan sebagainya, supaya sama-sama boleh kerja menambahkan pendapatan. Dan saya percaya Zubaidah, saya setuju dengan cadangan Puan, dan saya akan bincang sebab ini akan terlibat dengan dua kementerian, bukan saja Kementerian Sumber Manusia. Saya perlu minta ulasan ataupun kesetujuan daripada yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Tetapi saya amat terbuka dengan cadangan. Ini satu-satu caranya. Mungkin kita boleh kurangkan. Ya, betul. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak apa ni Zubaidah. Sekurang-kurangnya mungkin anda berpuas hati dengan jawapan yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Baik, di penghujung ini saya tak nak tertinggal sebenarnya isu ini tentang gaji minima, isu gaji minima. Nampaknya ini pun merupakan isu yang dibangkitkan, dimainkan dengan begitu meluas sekali. Ada yang mengatakan bahawa walaupun kerajaan menetapkan gaji minima 1,200, tetapi nampaknya ianya tidak dilaksanakan, tidak berlaku seperti apa yang diharapkan. Masalahnya, Saya setuju ini telah menjadi pelbagai tuduhan terhadap kerajaan dan juga golongan mencari kerja ini telah menuduhkan sebab kita tak terima peluang kerja yang sedia ada sebab gaji minima dan sebagainya. Kajian semula perintah gaji minimum 2020 dilaksanakan mengikut keperluan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ataupun Akta 732. Perintah gaji minimum 2020 dikuatkuasakan mulai 1 Februari 2020. Maka kajian semula perintah ini hendaklah diselesaikan sebelum 1 Februari 2022. Itu yang penting. Okay, yang satu lagi saya nak ingin sebut di sini apabila saya sebut diperkuatkuasakan ordinan ataupun akta pekerja 1990 dan sebagainya. Apabila saya bawa masuk akta baru ke Parlimen, apabila Parlimen dibuka semula, skop akta 265 akan diperluaskan kepada semua sektor swasta. Yang pertama. Yang kedua, cuti bersalin untuk kaum wanita. Ini mungkin menjadi satu berita baik untuk kaum wanita. Akan sekiranya akta ini dibawa ke Parlimen dan berjaya, cuti bersalin akan ditambah daripada 60 hari ke 90 hari. Dan tambahan pula antara paternity cuti untuk kaum bapa akan diberi sebanyak 3 hari. Dan waktu kerja akan ditukar daripada 48 jam ke 45 jam. Okey, menarik. Baiklah, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk Seri. Dan sebelum kita berpisah dari udara, harapan Datuk Seri sendiri dan juga janji Datuk Seri sebenarnya kepada masyarakat, kepada pekerja-pekerja di Malaysia, bahawa sesungguhnya kerajaan sentiasa memberi perhatian yang cukup serius untuk menjamin bahawa keselesaan pekerja-pekerja di Malaysia itu akan sentiasa mendapat peranan utama daripada Kementerian Datuk Seri. Jadi janji Datuk Seri kepada rakyat Malaysia, kepada pekerja-pekerja. Saya Tuan Cakawi, saya tak gunakan ayat janji ini. Saya lebih selesa menyebut permintaan kepada warga Malaysia. Keadaan negara, bukan saja ini satu masalah di negara kita. Apa yang kita menghadapi hari ini, krisis ekonomi dan krisis kesihatan, bukan saja di negara kita. Ini adalah satu fenomena di seluruh dunia. Kita tak akan berjaya biar apa juga usaha kerajaan, apa juga tindakan kerajaan, kita tak akan berjaya tanpa sokongan daripada rakyat. Kalau kita lihat PKP pertama, kita berjaya bukan hanya sebab kerajaan, komitmen daripada rakyat. Apabila kerajaan sebut stay at home, semua ikut peraturan. Sebab itu kita berjaya. Begitu juga saya sebagai Menteri Sumber Manusia, kerajaan ikhlas mengambil pelbagai tindakan. Maka ini keadaan luar biasa. Kita sama-sama berganding bahu. Hanya usaha kerajaan saja tidak boleh berjaya. Perlu usaha kerajaan dan rakyat, barulah kita berjaya. Dan kita dah berada dalam situasi ataupun keadaan luar biasa. Sama-sama kita meletakkan ideologi politik kita di tepi, sama-sama kita berusaha supaya kita berjaya. Kes COVID-19 semakin serius sebenarnya. Kes positif juga hari ini meningkat begitu tinggi. Yang meninggal dunia juga begitu tinggi hari ini. Jadi seruan Datuk Seri sebelum kita berpisah. Majlis Keselamatan Negara akan bermesyuarat esok untuk membuat sebarang keputusan. Walau bagaimanapun yang penting kita boleh mengatasi COVID-19 apabila kita memutuskan rantai itu yang penting. Maka patuhi SOP kita mematuhi SOP dan sebagainya. Mungkin kita memang boleh. Kita telah membuktikan sebelum ni PKP pertama. Kita telah membuktikan kita adalah salah satu negara di seluruh dunia. Jika banding dengan negara-negara barat, kita satu-satunya negara kita sempat berjaya. Apa tak susah kalau sekali lagi kita boleh buat. Maka saya ulang sekali lagi, kita hanya boleh berjaya apabila
kita sama-sama berganding bahu. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri M. Saravanan. Secara ikhlasnya Datuk Seri saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri. Jadi janji Datuk Seri. Tapi saya cuma tak selesa berhadapan dengan seorang wartawan cukup. Jadi janji Datuk Seri bahawa kita akan bersama lagi di program-program bicara yang akan datang Datuk Seri ya. Dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19 dan kita belum lagi menang sebenarnya. Kita masih lagi dicabar dengan begitu hebat sekali. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.